Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ita Safinas binti Amiruddin akan membentangkan tugasan 2 iaitu persembahan berkaitan dengan tajuk Kepenjadian Murid Melalui SKPMG 2. Pergi dahulu kepada bahagian pengenalan. Pengenalan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 ataupun SKPMG 2 merupakan penggubalan semula SKPM 2010 dengan penambahbaikan dan peningkatan kualiti pada beberapa standard seperti aspek kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, kurikulum dan hal ehwal murid serta pembelajaran dan pemudahcaraan dan yang terakhir adalah kemenjadian murid. Di sini kita perlu faham bahawa kemenjadian murid bukan sahaja tertakluk kepada kecemerlangan murid tersebut dalam bidang pembelajaran tetapi juga dalam aspek akhlak dan juga peribadi murid tersebut. Saya telah menjalankan sesi temu bual ataupun soal jawab bersama dengan salah seorang ustaz yang telah berpengalaman dalam bidang pengurusan dan juga pendidikan Islam. Ustaz tersebut saya jemput khas daripada Sekolah Kebangsaan Jengka Batu 13 Semaran Pahang, dan saya ingin maklumkan juga bahawa sesi soal jawab ini kami laksanakan bersama dengan seorang lagi pelajar iaitu 3 orang bersama dengan saya. Baik, untuk itu saya akan perincikan satu persatu soalan temu bual. Yang pertama, adakah kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah kini sesuai dengan matlamat kemenjadian murid? Yang kedua, apa yang Ustaz faham mengenai kemenjadian murid melalui SKPMG 2 dalam mata pelajaran Al-Quran? Apakah faktor yang mempengaruhi murid kurang mencapai tahap penguasaan akademik? Yang keempat adalah berdasarkan kepada pengalaman Ustaz, apakah punca kepada berlakunya murid yang tidak berakhlak? Dan yang terakhir iaitu apakah saranan ataupun cadangan penambahbaikan yang boleh diusahakan oleh panitia agama amnya dengan guru baru seperti kami khususnya dalam usaha meningkatkan kebolehcapaian matlamat kemenjadian murid itu sendiri. Baik, sekarang saya akan terangkan secara terperinci jawapan-jawapan dan juga hasil dapatan daripada temu bual itu tadi. Yang pertama iaitu kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah menepati saranan falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan murid yang berakhlak mulia melalui pembahagian bidang pengkhususan dalam mata pelajaran ini. Dan kita juga sendiri faham bahawa pengkhususan kita dapat 7 bidang dalam pendidikan Islam, dan di dalam bidang tersebut ada dikhususkan satu bidang iaitu bidang adab, dan bidang adab ini sangat berfokus untuk melahirkan murid yang berakhlak mulia. Dan untuk soalan yang kedua iaitu SKPMG merupakan satu garis panduan kepada guru untuk menghasilkan aktiviti dan juga teknik pembelajaran dan pengajaran yang menjurus kepada matlamat kemenjadian murid itu sendiri. Dan yang seterusnya adalah faktor yang akan mempengaruhi penguasaan murid terhadap pembelajaran tidak tercapai. Di sini saya dapat lihat dalam sesebuah kelas itu terdapat murid yang mempunyai tahap pencapaian yang berbeza. Ada murid yang dah boleh baca Al-Quran, ada yang masih merangka, ada yang belum lagi mengenal huruf. Jadi kepelbagaian ini akan merumitkan ataupun mengganggu proses pembelajaran itu. Apakah faktor yang mempengaruhi berlakunya perkara demikian? Yang pertama adalah disebabkan oleh tahap perkembangan kognitif murid yang berbeza. Kita dapat lihat di situ bagaimana ada aras yang dicadangkan adalah melaksanakan cara pengajaran mengikut aras keterbezaan. Dan di sini saya difahamkan bahawa latihan ataupun
lembaran kerja juga perlu berbeza di antara satu sama lain untuk menghasilkan satu dapatan capaian objektif pembelajaran yang sempurna. Dan yang kedua iaitu sikap dan minat yang ditunjukkan oleh murid itu sendiri. Di situ kita dapat lihat ada murid yang mempunyai kerajinan dalam menuntut ilmu, ada murid yang dia tidak mempunyai langsung minat terhadap mata pelajaran. Dan secara itu dan disebabkan itu satu cadangan solusi iaitu melakukan aktiviti yang lebih menarik dan mewujudkan ganjaran untuk menarik minat mereka terhadap mata pelajaran pendidikan Islam. Dan yang ketiga iaitu latar belakang keluarga yang tidak mendorong murid untuk berjaya. Solusinya adalah kita sama-sama sentiasa mengingatkan ibu bapa mengenai tugasan murid yang perlu disiapkan, terutamanya dalam masa pandemik ini, iaitu kita hanya melaksanakan PDPR. Dan seterusnya adalah faktor keruntuhan akhlak yang berlaku dalam kalangan murid. Oleh sebab yang demikian, pendidikan Islam adalah satu medium yang sangat penting untuk melahirkan murid-murid yang berakhlak mulia. Nilai itu perlu dinaik tarafkan. Nilai dalam diri murid-murid itu perlu kita gilap, perlu kita serlahkan. Oleh sebab yang demikian, keruntuhan akhlak yang berlaku dalam kalangan murid ini perlu kita kikis dan kita perhalusi mengapa berlakunya perkara tersebut. Dapatan hasil daripada perbualan kami sebentar tadi, yang pertama adalah kurangnya didikan agama daripada awal iaitu ibu bapa merupakan guru pertama murid-murid sejak dilahirkan. Asas pegangan agama perlu diperkenalkan dan diperkukuhkan sejak kecil lagi. Yang kedua iaitu pengaruh rakan sebaya. Rakan-rakan merupakan orang yang paling dekat dengan kita. Kita akan mudah terpengaruh untuk mencuba sesuatu yang baru apabila berada dalam kalangan usia yang sama. Di sini saya dapat lihat dalam satu kelas itu mungkin ada 30 orang. Dalam 30 orang itu bukan daripada sebuah keluarga yang sama. Jadi mereka mempunyai gaya hidup yang berbeza. Mungkin 10 di antaranya adalah anak orang yang berduit dan 10 lagi adalah daripada sederhana dan seterusnya. Yang ketiga itu mempunyai latar belakang ekonomi yang agak lemah, yang agak susah. Jadi di situ kita akan dapat lihat ketiga-tiganya mempunyai cara ataupun budaya hidup yang berbeza dan ini akan menyebabkan mereka mudah terpengaruh di antara satu sama lain. Dan yang ketiga iaitu kurangnya perhatian daripada guru dan ibu bapa. Setiap di antara kita memerlukan perhatian dan kasih sayang. Kekurangan perkara ini akan menyebabkan seseorang itu membuat satu perkara yang luar biasa semata-mata untuk mendapatkan perhatian. Apabila kita tak dapat kasih sayang, kita tak dapat perhatian, kita buat satu benda untuk orang nampak kita. Kita buat satu benda supaya orang beri perhatian. Kita buat sesuatu perkara walaupun perkara itu adalah satu perkara yang buruk, tapi matlamat utama kita adalah kita nak orang pandang kita, kita nak orang kisah pasal kita nak orang sayang kita. Jadi ketiga-tiga elemen ini adalah antara faktor utama kepada berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan murid sekolah. Dan yang seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Yang pertama, mengadakan program yang sesuai dengan tahap kognitif, afektif dan psikomotor murid untuk menarik minat mereka terhadap mata pelajaran pendidikan Islam. Di sini guru dapat juga guru perlu memahami secara terperinci apakah yang didefinisikan sebagai kognitif, afektif dan juga psikomotor. Baik, saya terangkan. Kognitif adalah bermaksud pemikiran. Afektif adalah sikap dan juga psikomotor adalah tubuh badan. Dengan cara seorang guru itu memahami perkara-perkara ini, guru ini dapat merancang satu strategi pembelajaran yang lebih menarik. Dan yang kedua, guru perlu memperbagaikan kaedah
pengajaran dengan melibatkan pelbagai elemen pembelajaran, contohnya permainan dan alat telekomunikasi untuk menarik minat murid. Saya difahamkan bahawa generasi zaman kini adalah generasi yang sangat dekat dengan gadget. Jadi perkara itu sangat bersesuaian dengan isi yang saya terangkan. Dengan penglibatan gadget, contohnya kita boleh bawa laptop, kita pasang video. Dengan video-video yang menarik, dengan penglibatan kartun serta lagu-lagu yang kita boleh kaitkan dengan pendidikan Islam ini dapat menjentik minat murid untuk mencintai mata pelajaran seterusnya, mendalami isi kandungan mata pelajaran itu sendiri. Dan yang ketiga iaitu guru perlu lebih peka terhadap hati dan sanubari murid-murid. Murid-murid kita hanyalah anak kecil yang dahaga dan kasih sayang. Mungkin ramai di antara kita yang hanya terlalu fokus kepada pembelajaran, dapatan objektif yang tercapai tanpa kita perhalusi satu persatu hati-hati anak murid kita. Dengan cara kita menyentuh hati-hati mereka, itulah kita dapat satu perkara yang luar biasa untuk mereka mencintai agama itu sendiri. Kerana kita kena faham yang kita sebenarnya mengajar ataupun berkongsi ilmu agama. Benda itu terlalu besar untuk diungkapkan. Kerana agama itu adalah gaya hidup. Agama adalah satu perkara yang besar. Dengan cara kita menyentuh hatinya dan hati kita dan hatinya juga terikat, maka di situlah perjalanan agama itu akan berlaku. Dan di sini saya sarankan dalam temu bual itu juga kami diperingatkan untuk mendidik hati supaya menjadi hati yang ikhlas, melaksanakan tugasan dan dengan sehabis daya bersungguh-sungguh demi kemenjadian murid itu sendiri. Jadi dengan pelbagai aktiviti yang kita buat itu, contohnya aktiviti teknologi ataupun kita mempelbagaikan kaedah pengajaran berasaskan projek, berasaskan masalah, inquiry dan juga pelbagai lagi, ini akan dapat mendidik hati kita sebagai seorang guru untuk menjadi seorang yang ikhlas demi kemenjadian murid itu sendiri. Dan yang kedua, jadilah guru yang bersedia menerima murid walaupun apa jua keadaan mereka. Kita perlu mendidik mereka dengan ilmu dan agama supaya kemenjadian murid itu tercapai. Ramai di antara kita yang memilih murid-murid ataupun boleh dikategorikan sebagai guru pilih kasih. Kita akan lebih fokus memberi perhatian kepada murid yang cemerlang dan meminggirkan murid yang lemah. Jadi di sini saya dapat lihat dengan kemenjadian murid melalui SKPMG 2 iaitu dengan wujudnya aras keterbezaan dan guru-guru perlu mempunyai elemen pengajaran yang berbeza untuk ketiga-tiga tahap dan juga latihan yang berbeza, aktiviti yang berbeza dan juga cara yang berbeza untuk mencapai matlamat objektif pembelajaran yang berbeza. Dan secara kesimpulannya, kurikulum pendidikan Islam perlu diperhalusi oleh semua guru bagi menjamin kefahaman dan kemenjadian murid. Yang kedua, guru perlu mengaplikasikan garis panduan SKPMG 2 dalam pembelajaran dan pengajaran sebagai langkah untuk melahirkan generasi yang intelektual dan berakhlak mulia. Dan untuk makluman, di sini saya nak lampirkan bersama biodata guru yang kami temu bual iaitu Ustaz Syekh Muhammad Mustaqim bin Syekh Nawawi yang dilahirkan pada 4 April 1988 dan beliau mengajar di Sekolah Kebangsaan Jengka Batu 13, Maran Pahang Darul Makmur dan tempoh mengajarnya adalah selama 8 tahun. Subjek beliau mengajar adalah Bahasa Arab dan juga Pendidikan Islam. Dan di sini saya nyatakan juga pembuktian Google Meet yang kami laksanakan untuk sesi temu bual. Saya dan juga rakan saya Ahmad Firdaus bin Idris sama-sama melaksanakan sesi temu bual bersama dengan Ustaz Mustaqim. Sampai di situ sahaja
perbentangan saya pada hari ini. Semoga apa jua yang saya dapat kongsikan ini memenuhi dan juga melengkapi kehendak soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.